Last season diorang main dengan beban yang sangat besar dekat bahu diorang. Tapi season ni diorang boleh fokus 100% dekat diorang punya performance. Diorang dah tak risau pasal kebajikan. Dah banyak benda berubah. Sendiri, Mungkin kalau kan? macam season lepas makan nasi nugget, season ni makan chopstick. Tukar. Betul. Chopstick je lagi teruk tu. Itu makan kayu je. Kayu tu. Okay, hai. Assalamualaikum Popoji. Okay, guest baru kita season 2 baru ada Uncle Cikano. Okay, kita akan start 5, kita consider 5.20 lah. Kita habis pun 6.20. Tapi setengah jam berlalu saya akan pergi ke tandas. Boleh. Untuk berak. Boleh. Itu biasa. Okay, hai. Assalamualaikum. So hari ni saya bersama dengan orang-orang penting dalam industri Mobile Legend. Tak ada penting mana pun di Malaysia lah terutamanya. TikTok. Oh, TikTok lah. TikTok saja. Kalau Uncle kat mana? Kalau saya banyaknya di Facebook lah. Tapi sekarang dah migrate ke TikTok jugalah. Ke TikTok jugalah. Tapi on ground, kalau dulu Uncle lebih on ground lah. Betul. Sampai sekarang pun memang lebih pada on ground. Kalau lebih Poji TikTok lah. Okay. So hari ni kita akan bincangkan beberapa isu lah. Antara isu yang hangat sekali diperkatakan ialah backdoor. Kalau ni sebab saya nak dengar pendapat lah sebenarnya daripada Uncle dan juga Poji sendiri. Dia boleh je luahkan pendapat tu. Jangan sebab duduk di set Homeboys nak kena mengikut Homeboys punya arus. No, dia tak kisah. Tapi sebelum nak ke isu hangat ni, saya nak tanya beberapa isu tentang transfer window kan. Di minggu ketiga, pasukan mana yang impact, pasukan mana yang kurang memberi impact sekalipun kan, dan juga kemasukan import player di pasukan-pasukan MPL MY lah. So Uncle mungkin boleh kenalkan diri. Yang tengok di platform saya mungkin ada yang kenal, ada yang belum kenal, tapi Uncle boleh kenalkan. Baik. Assalamualaikum, saya Uncle Cikano. Saya pun sebenarnya terlibat dengan MPL sejak daripada season 2. Tapi masuk season 2 sebagai penonton, season 3 masuk sebagai assistant manager untuk Nara Esports. Masuk season 4 alhamdulillah dapat collab dengan dengan Bosku masa tu. Bosku, okey. Saya bawa tim Notorious Villains bersama-sama dengan Kolia dengan Fenrir sampai season 5. Season 6 Kolia dia decide untuk stay dekat Singapore saja. Okay. And then season 7 saya kembali dengan Ray Esport. Season 8, season 9. And sambil tu juga saya jadi caster untuk MPL. Season 10 rehat sekejap. Season 11 saya more on ground sebagai media, sebagai content creator, dan sampai sekarang lah. Okay, so itu sikit sebanyak pasal Uncle Journey di MPL Malaysia. Betul. Okay, so ada banyak warna-warninya. Betul. Dari Uncle sendiri. Okay, Poji, ceritakan sikit. Ramai dah kenal lah Poji. Siapa yang mengikuti podcast with Daddy pun semua dah tahu. Betul. Poji ni crony Daddyhood. So tengok baju mana, dia baju Homeboys lah. Lain, tak kronik. alright, silakan Poji. Kita kawan lama 2017 hujung 18 tu. Follow jadi public, lama jadi public sampai masa PKP. Saya rasa itu starting point lah, macam orang lain boleh, kenapa aku tak boleh kan. Betul. Jadi buat konten semua. Tapi dulu saya biadab, konten saya biadab, bersifat biadab. Saya rasa macam orang suka tengok konten jahat. Betul. Zaman tu ada Abah Boss, itu prime dia. Kejahatan, mulut jahat ni boleh hidup. Lepas tu ada Fix. Okay. Tapi saya fikir dah lama, sebab dalam industri ni, ini pada pendapat peribadi, kalau aku teruskan dengan gaya macam tu, dia tak bagus. Sebab satu, sebab dia ada dua entiti, budak dan mak ayah. Betul. Kalau kata budak, nanti dibudak diikut. Kalau kata mak ayah pula tak nak anak-anak main game ni. Jadi saya, contoh yang tak baik pada masyarakat. Tak baik. Tapi saya fikir macam mana nak jadi jahat tapi dia baik. Okay. Dan datanglah konten-konten yang bersifat agak berada di tengah-tengah sebenarnya. Dan love hate. Betul. Okay, alright. Bila dah terlampau kat tengah sangat, macam bagus juga kekalkan pendengahan tu, jadilah lalang seterusnya tu. End up dia membuka mata Munton sendiri. Betul. Untuk bawa Poji ke satu step yang lebih jauh sikit. Betul. Okay. Jadi terima kasih dekat ramai orang sebenarnya, antaranya Daddyhood, Uncle, banyak lagi nama-nama besar kat belakang. Tapi mostly thank you dekat sini-sini. Okay.
kalau yang tak tahu, Poji ni antara orang yang buat deal antara Lotto dan juga Bosku tu. Betul. Untuk prestige sport. Bos dia pun mangkuk kan, tak nak Ezrin. tak nak meneruskan ke, tak pandai nak deal ke macam ni, saya tak faham. Mungkin dia busy kot. Okay. So kita pun tak boleh nak paksa. And then kita dah go through daripada 2017 lah. Poji bersama-sama saya ni dari dulu lagi. Kan dia tengok saya stream dekat Facebook, dia datang Kelang, lepak kan, end upnya sekarang dia dah menjadi someone lah. Ramai lagi yang kawan-kawan lama macam siapa? Contohnya Apek, siapa lagi? Ada Payat, ada Syabil. Syabil, Ijat. Betul. So tu antara kawan-kawan lah yang bersama-sama Poji dulu dalam memperjuangkan daddyhood di mata dunia. Alright. Transfer window. Macam mana? By team ke randomly cakap je? Kita start dengan transfer window terbaik untuk MPL season ni. Tak kisahlah awal ataupun di mid season. Transfer window terbaik pada perspektif Uncle dulu kita start. Okay, pada Uncle sebenarnya kalau nak kata transfer window terbaik pada Uncle untuk 2 team je buat masa ni, yang mana kita tengok Zaim Sempoi masuk Todak and Hito masuk ke Lunatics. Ni untuk minggu ketiga lah. Untuk minggu ke overall? Ya, pada saya overall lah buat masa ni, sebab kita dah pun tengok performance. Even Todak kalah pun Zaim Sempoi still perform. Bagi impact lah. Yes, dia bagi impact. Hito tak boleh nak cakap apa, memang dia perform habis. Dia collect 6 point Betul. Dia collect 6. Tukar seorang player je impact besar. Betul. So ni pada Uncle team yang menang dekat transfer window ni lah. Itu baru tukar seorang player. Kalau dia tukar toilet tapi jangan ketahukan tim orang, dia orang marah nanti. So pada pendapat Uncle, Hito dan juga Zaim Sempoi memberi impact lah. Betul, sangat-sangat besar lah impact dia. Okay, kepada pasukan lah. Kepada pasukan, yes. Okay. So maknanya player to watch is Zaim Sempoi di Todak dan juga Hito di Lunatic lah. Dia membuatkan macam Lunatic out of nowhere, dia boleh memecahkan kebuntuan mata tu. Dia daripada kosong terus pergi 6. Betul. Atas Todak. Betul lah, Todak. Atas pada Todak ni tak pernah berlaku sepanjang Mobile Legend punya regular season. Todak betul. Berada di tangga ke-8. Ya, yelah. 7. 8 lah. 7. Cuba tengok table Wan. 7 Lunatic 8. Okay. NC kat atas dia. Okay, so Todak berada di 7-8 lah senang cakap. Betul. So tapi tak apa, masih ada lagi perlawanan kan. Masih ada 4 match atau 3 match lagi untuk semua team. Saya rasa Todak ada 5 match lagi. So nanti dia akan kalah dengan Homeboys hari Sabtu. Todak betul 5 match lagi. So dia akan kalah dengan Homeboys, so tinggal 4 lah. Betul lah, tinggal 4 ni. Betul. Harap-harap boleh collect lah, InsyaAllah. So macam Uncle sendiri, Zaim Sempoi dengan Hito lah. Betul. Poji pula, saya minat dengan 3 team. Okay, silakan. Selangor Red Giant, SMG, okay. Homeboys, alright. So kemasukan import dan juga kalau Homeboys ni Zon termasuk dalam transfer ataupun masuklah sebab dia muka baru di Homeboys. Okay, kita start dengan kenapa kemasukan di SMG tu memberi satu macam wow kepada Poji. Sebab bagi saya, kalau kata kita tengok daripada season lepas, diorang ada satu mungkin mindset macam ini Malaysia lah. Oh ya macam tu kan. Macam imut tu. Line up semua player Malaysia kan. Line up semua player Malaysia. Dulu diorang memperjuangkan 100% lokal lah. Betul. Tapi untuk season kali ni bila masuk Miko Saksa lain macam. Dan domination diorang untuk setiap game tu berbeza. Diorang control map game dan senang cerita, bila masuk tu impact dia lagi nampak wow lah. Tapi pesanan dekat SMG jadi macam season lepas pula kan. Menang regular season, di hujungnya ciduk. Berjaga-jaga juga. Jaga-jaga esok sebab kita dah nampak lah. Untuk Selangor Red Giant saya suka Pancake lah, sebab dia dengan popcorn dia, dengan dia punya karakter tu lah, dia bawa karakter dengan Super Dekat Red. di hati rakyat lah. Dekat di hati rakyat. Macam Super Red dia lebih introvert sikit. Betul. Dia lebih pada buat hal dia je. Dia fokus kat gameplay dia lah. Tapi sebab kemasukan diorang tu lah yang buatkan diorang selesa dekat top 2 sekarang. Okay, kalau kita nak bandingkan dengan season lepas. Tapi lately ni Pancake banyak diperkatakan gameplaynya
agak lari sikit. Betul. Sebab bila tim dia menang, salah dia tak nampak. Bila sekali tim dia kalah dengan RSG itu, macam-macam. Semua orang keluarkan dosa-dosa dia. Betul. Aib dia terbuka. So apa tadi, pancake dan juga inilah Super 8 lah. Gorgeous tak nak komen apa, belum lagi. Gorgeous daripada season lepas. Season lepas ingatkan dia transform. Dia bukan transfer, dia transform kan. Buset. Tapi kan dengar cerita lah, Super 8 mungkin dapat main season ni je. Oh ya. Ni cerita yang dapat tahu. Ambil SPM ke bukan? Dia perlu dipulangkan balik kepada blacklist. Itulah risiko minjam. Betul kan? On loan. So, sebab tu bagus beli. Ya. dia depend jugalah. Kalau tanya saya, bukannya dua-dua ada pro and cons lah kan. Sebab betul. saya antara yang beli terus, iaitu Warlord. Ada juga saya loan basis lah. Maknanya kita menggunakan cara pinjaman. Tapi dua-dua pun ada pro and cons dia. Jadi Yang ketiga Homeboys. Transfer Homeboys. Bagi Homeboys, sebab saya nampak Riser, saya tak cakap Anip tu dia tak jago ataupun skill set dia berbeza, tapi bila masuk Riser ni, Riser dia punya gameplay dia selesa dengan kawan dia, nampak dah macam dah main lama kan. Macam hari tu, even dari segi mekanik dan skill dia pun, ingat masa dia menang hari tu pun 3 lawan 1 pun dia boleh menang. Oh, masa lawan RSG. Betul, tak nak sebut nama tim. Oh, tak nak sebut. Tak apa, kita menang RSG. Jangan risau. Jadi memang betul, saya tak nafikan Homeboys ada kalah, tapi kalah tu pun korang pun mengaku ada salah dan silap. Betul. Tapi line up tu ada impact, dan sekarang Homeboys dekat top 4, nombor Top 3. Nampak, sebab tu 3 tu je kita letak. Oh ya. Yeah. Pandai meniaga awak setting dia. So maknanya transfer window ni kan, tidak bolehlah ada stigma di mana Malaysia untuk Malaysia sajalah. Tak boleh. Dia memang kena buka sikit, sebab ini sukan profesional. Betul. Sukan elektronik yang profesional. Jadi kita tak boleh meletakkan satu cara pemikiran yang tak boleh, kita kena Malaysian only. So benda tu akan, dia bukan tak bagus lah, tapi lama-lama tak berkembang kot. Pada saya okey je untuk kita ada sifat daya saing lah. Bila masuk kita nak lebih perform. Yes lah. That's what we call daya saing lah. Betul. Nampak. So macam mana pendapat Uncle tentang suasana MPL season 11 dengan season 12? Mana yang Uncle lebih rasa inilah MPL? Pada Uncle lah, season 12 lebih tinggi dia punya hype level. Compare to season 11. Sebab season 11 tim-tim semua pun baru dikejutkan dengan kehadiran Ultras ni semua, pukulan gendang apa semua. So tak semua tim yang dapat, orang kata, prepare Ultras dorang. Tapi season 12 kita dapat tengok, even still ada tim yang belum ada Ultras dorang lagi, tapi semua tim dah menghala ke arah tu untuk orang kata meriahkan lagi suasana. So memang setiap match tu seronok kita ada kat situ. Maknanya bukanlah satu suasana yang suram, boring. So maknanya setiap match memang orang akan sorak, yes. Hype. Kalau macam dulu kita tengok, bila ada moment, orang akan baru bising, orang akan sorak, orang akan tepuk tangan. Tapi itu je lah. Okay. Faham. Macam Puji pula, season 12 ke 11? Bagi saya suka season 12 kot. Sebab mungkin airtime banyak kot. Betul. Tak juga, tapi sebab saya seronok season 12 ni, dia macam season 11 dia punya hall tu panjang ke belakang. Okay. Jadi bila duduk macam panjang-panjang, kadang energi belakang tu dia tak sampai depan. Sekarang kan kita punya dewan tu dia dah macam ampat kan. Lebih compact lah. Lebih compact, energi tu sampai. Itu nombor satu. Nombor 2, macam kerja kat ada tim yang tak ada Ultras ke apa, macam hari tu lah Homeboys lawan Red Esport. Betul. Homeboys lawan Red Esport dia, saya letak satu analogi mudah lah. Untuk Homeboys ni dia macam clubbing tu. Betul-betul havoc. Happy happening. Tak boleh Islamic sikit ke? Okay, betul. Okay, untuk Homeboys dekat belah Red Esport dia macam dewan peperiksaan. Dia ada klik-klik sikit lah. Uncle lah tak ada kat Red. Dia Allah ada tau yang main. Tapi macam fan dekat luar, secara jujur, fan Red Esport saya rasa ramai. Red Alpha. Betul. Yes. Tapi tak nak datang. Jadi benda tu sayang, sebab saya pun cakap macam kita kena belajar satu benda lah, mungkin untuk orang dari Mamba, sebab Mamba yang akan manage kan, mungkin boleh ambil satu perspektif macam Team Hak season lepas, diorang non-stop kalah.
Betul. Unstoppable kalah. Unstoppable kalah. Tapi kalah macam mana pun fanbase diorang tetap ada. Sokong dan menang, sokong dan menang. Okay, betul. Itu satu benda dia negatif tapi dia positif. Negatif dia kalah, positif dia adalah tetap menyokong. Sokongan tu padu lah. Betul. Maknanya dia masih lagi tak gentar lencana di dada. Betul. Okay, alright. So maknanya Poji lebih memilih season 12 lah berbanding season 11. Kalau tanya saya kan, 11 saya suka venue, 12 saya suka atmosphere. Betul. Sebab apa, venue tu dia lebih luas lah. Betul. Dia yelah, betul lah cakap Poji, dia jauh-jauh. Tapi dari segi facility, parking, lepas tu Parking free satu, equipment tu kan, screen lebih banyak. Betul. Lepas tu kiri kanan pun ada TV kan tambahan sedia. TV untuk ditonton. Sebab sekarang saya tak nampak goal ranking tu berapa, score ranking. Dia punya screen agak terhad lah size dia. The only screen yang ada memang tu je. Depan tu je lah kan. Depan tu je. Jadi semua narrow ke situ lah. Jadi saya harap the moment podcast ni keluar pada hari Sabtu, Muntun tambah lah minggu kelima. Sebab masa tu kita nak bantai Team Secret. Jadi banyak sikit orang tengok. Dia at least dia tambah screen TV yang dekat belah bahagian tepi. Ya, betul. Sebab Tapi mungkin saya pun rasa sebab sempit, jadi dia tak nak tambah. So, mungkin dia boleh tambah lagi 2 dekat side lah, kiri kanan kan. Side tu lah saya rasa lah, kalau ada bajet lah. Betul. Sebab dengannya bajet habis dekat aircon. Betul. Itu pun saya sembang-sembang dengan ada geng-geng juga. Itu paling banyak Sebab diinvest. yelah, Muntun dia nak keselesaan untuk semua yang datang. Betul. Kan, diorang pun willing to spend. Kan, that's why diorang tak buat kat mall. Kalau diorang buat kat mall, free lah airconnya. Jadi dia tak buat kat mall, dia buat situ. Diorang memang spend lah apa yang diorang patut spend. Jadi venue saya lagi memilih 11 lah. Tapi atmosphere, yes, 12. Dia cuma bertingkat kan. Betul. So customer nak beli, turun naik. Dia okey lagi lah naik tangga macam tu kan. Kalau macam season 10 tak ada tempat niaga pun tak ada. Betul. Jadi setiap season tu macam Muntun ni dah cuba baik pulih benda-benda yang ada anjakan paradigma lah kat situ. Betul. Okey. So cuma yang kesiannya apa, untuk talent MPL daripada bilik yang sangat selesa, sekarang dia kat tepi kaki 5 je dah masuk. Ya ke? Bilik talent kat belakang. Kesian saya tak sorry Muntun, I bukan benci you I love you Muntun. Dia bukan pasal Muntun. Saya rasa pasal stadium tu sendiri. Yes. Betul. Dia limited space. Betul. Dia agak limited lah. Kalau dulu masa dekat stadium juara tu besar. Betul. Bilik khas untuk talent. Tapi sekarang ni memang dekat kaki 5 diorang pasang barrier je. Barrier gitu je. Macam tu je. Kalau macam dulu holding room untuk player pun baik. Sekarang tak. Dia pakai langsir hitam je. Dah pergi holding room untuk player. Holding room belum pergi. Belum lagi belum try survey Tapi tak tahu kat mana pun masalahnya. ada belakang, betul-betul belakang tempat timnya player punya duduk kalau dia orang tengah main lah. Kalau dia orang tak main, dia orang kena duduk kat holding room. So holding room tu dia kurang selesa lah pada dekat belakang juga. Kat belakang juga. Ingatkan tu Carlos punya kamera ke bukan? Bukan. Tu tempat lepak. Sebab kalau tengok pada atas kan nampak yang kotak hitam tu, langsir tu. So itu saya rasa kena tambah baik lah. Tapi still acceptable lah. Untuk kami ni untuk pasukan-pasukan yang bertanding, diorang mungkin rasa agak downgrade, tapi still selesa lah, still okay lah. Still okay lagi lah untuk diorang kekal fokus lah kan? Betul. And saya pun rasa Muntun dia pun tak nak macam tu. Sebenarnya diorang nak lebih best, lebih prepare. Tapi space tu tak ada. Space memang tak ada. Kalau nak pakai Azata besar sangat kan. Betul. Tak boleh Azata, mahal. Jadi liga kita 8 minggu 8 minggu 8 lah tambah final. Betul kan? Jadi tak cukup duit kat situ. Jadi saya rasa bila e-sports ni ataupun Mobile Legends tu sendiri semakin meningkat, demand semakin tinggi, kena ada stadium sendiri. Betul. Yang layout dia memang spek untuk tournament. E-sport punya tournament kan, ada bilik media, ada bilik player, ada bilik coach yang proper punya lah. Ada bilik pundit. Betul. Setuju kan. Jadi benda tu lebih prepare lah. Kan, sebab kalau tanya saya, kalender Mobile Legends tu sendiri bagus. Betul. Bulan 1 off season tapi ada tournament sampingan. Betul. Bulan 2 MPL start sampai bulan 4
bulan 5 mungkin SEA Games, mungkin ada Sukma, ada MSC lagi. kan. Lepas tu restart balik MPL. Lepas tu bulan 6 cuti, bulan 7 start balik MPL kan, transfer window, qualifier dan sebagainya. Betul. Dan mungkin tahun depan ada MDL kan. Jadi Betul. benda tu akan Dia memenuhkan sentiasa lagi ada. jadual tu. betul. Buat tolong KBS. Benda yang saya rasa perlu ada dah sekarang untuk betul. Mobile Legends, sebab sepanjang tahun memang ada je tournament. Macam dia cakap, MPL, MSC, SEA Games, lepas tu MPL balik, lepas tu MPLI lagi. Dia belum lagi masuk Nusantara Cup. Belum masuk lagi Kings League. Belum betul. masuk lagi. Tapi macam mana pula dengan dari sudut player development? Dia MDL lah. MDL dan juga anjuran setiap negeri tu ada. Kan ada daripada ESI, kalau tak silap saya ada MEC, MBL. So diorang pun dah tanya, dah jumpa kita, diorang nak menambah baik dari sudut anjuran tu sendiri kan. Sebab diorang tak, e-sport ni dia lain sikit. Dia tak macam sukan tradisional. E-sport ni dia nak kena ada gabungan antara player ni, dia dah blend dengan player Kedah, dah blend dengan player Johor contohnya. Dia tak boleh Johor sekadar Johor. Dia tak boleh. Dia datang satu tim. So ada Johor, Perak, Kedah apa semua. Betul. Dia bergabung. Ada Ripo, ada Gorgeous kat situ. So susah nak decide lah. Tapi itulah apa yang terjadi lah. Cuma kalau tanya saya, stadium tu penting lah. Pendapat Boji lah stadium. Bagi saya seronok kalau ada stadium sendiri. Tapi kalau kata nak bina infrastruktur mengejut ke apa pun, kita nak kena dana yang besar daripada itulah badan-badan yang berwajib. So kita boleh ada harapan je lah. Oh, okey, faham. Sebab diorang punya politik. Mungkin Politik badan induk tu sendiri ke macam mana? badan induk bagi saya. Sebab Kalau contoh Poji dipanggil lah untuk join part of badan induk yang ada kat Malaysia, persatuan atau sebagainya, adakah Poji akan? saya takut saya bias. Oh ya? So, Takut ada konflik of interest lah. Konflik of interest sebab Okay. nanti kalau kata cakap pasal e-sport, berat hati kita. Hati kita lebih memilih Mobile Legend. Kan semua dia. Okay, contoh dana 20 juta, 19 juta je dah tuang kat ML. Oh, okey, tak boleh jadi. Dia tak boleh. Tak boleh ni. Tak boleh. Tak boleh jadi, bahaya. Jadi berat sebab e-sport adalah untuk semua. Okey. Kalau macam Uncle pula, kalau stadium tu, adakah stadium ni bagi pendapat Uncle penting? Penting tu dari sudut apa? Okey, pada aku memang penting dah untuk tahap sekarang. Sebab bukan kata Mobile Legends je, tapi kita pun ada WCG, kita ada PUBG punya tournament. So kalau kita ada stadium yang boleh kalau sekali jalan boleh untuk 2 acara. Itu dah sangat-sangat baik dah sebenarnya. So dia akan go parallel dan kita dapat crowd yang lebih besar, kita dapat value event yang lebih besar. Especially untuk orang-orang yang invest. Dia macam sukan Olimpik lah. Sini ada kolam renang, orang renang. Sini ada orang lari kan. Yeah. Oh, okey. So maknanya yang Uncle pun mendambakan satu stadium e-sports lah. Betul. Kalau banyak duit, Uncle nak buat kat mana? Kalau betul-betul memang terpaksa buat kat KL dekat lah. Sebab dia memang center of dekat Semenanjung ni. Tapi jangan Bukit Jalil lah, parking mahal lah. RM20 ni. RM20 RM20. Tapi kita orang parking belakang. Oh, parking belakang. Saya biasa saya cakap saya nak drop orang ni. Saya cakap saya ni kru tak bagi. Tak, saya cakap je saya nak drop orang. Dia memang lepas. Dia lepas saya parking terus. Dia bukan ingat pun. Di tips. Alright. So Uncle akan buat kat KL lah. Betul. Kalau bukan KL pun memang kat Johor lah. Sebab ni dua negeri ni boleh kita kata antara yang membangun. Dah membangun dekat Semenanjung ni. Oh, okey. Kalau Poji pula? Memang city center KL Selangor lah. KL Selangor lah. Sebab anak muda pun kalau contohlah kita tengok kan pertandingan-pertandingan tier 2 ke, kalau kita nak develop anak-anak muda ni minat apa benda sukan e-sport ni, semua berkampung dekat sini. Oh. Pertandingan yang banyak pun, pertandingan tournament kampung pun dekat sini yang banyak. Kalau kat kampung-kampung kita tak dengar berita. Betul? Oh, so maknanya KL Selangor ni ataupun Lubuk bagi saya. Lubuk lah. Untuk Boji kalau nak stadium e-sport akan request di area betul. Okey. Even bagi saya, contohlah saya sebagai kita content creator lah ataupun owner ke apa, kita akan cuba cari base yang dekat dengan berdekatan dengan kawasan tournament ke apa. Kalau kata saya jauh, contohlah assuming saya dekat Sabah, saya akan buat content shot sendiri, jalan sampai ke Sudah. Betul. Sebab kita takkan datang venue. Tapi Sabah dia mencatatkan pengguna kedua tertinggi di Malaysia untuk Mobile Legend. Betul? Dan akan ada dapat invitation tak?
Ada Carnival Mobile Legends yang pertama sekali diadakan dekat ni lah, Sabah. dekat Sabah, yang hari tu. Dekat Imago dia orang akan ada buat ceremony juga. And then by upcoming diorang ada big project di Johor lah. Sebab apa Johor? Sebab saya rasa logistik Singaporean Betul. lebih mudah. Mudah kat situ. Faham? So macam saya tak suka naik flight. Jadi naik kereta je. JB Singapore. Letih ni. Oh letih ke? Boleh. JB Singapore okey lagi. Okey lagi lah. Setengah jam tahan berak sikit. Dekat kan. So kita akan ke standing. Wan, boleh buka standing tak Wan belakang? Kita ambil standing sini lah. Sebab diorang tak synchronize sebenarnya. Standing sini lain. Standing belakang lain. Selepas standing kita akan pergi ke prediction lah. Boleh. So okay, kejap sambil menunggu Wan masuk campur hal rumah tangga kita. Okay, let's go. Sebab tu saya cakap Todak di tangga ke-8. Sebab point dia sama. Betul. Sebab dekat website Todak dia letak dekat tangga ke-8. Homeboys pula tangga ke-4. Tapi dekat Instagram Homeboys tangga ke-3. Betul tak? Betul. Sebab saya faham je. Tiba kuat pula. Sebab dia win-lose. Dia kira daripada win-lose. Okay. Point dia tak sama. Win-lose yang membezakan. Alright, so Selangor Red Giant di tangga pertama. Pendapat Uncle, adakah Uncle menjangkakan perkara ni? Okay, sebenarnya memang kalau kita Uncle ni memang jenis follow performance semua team. Tak kisah daripada MPL ataupun tournament-tournament sampingan. Contoh macam Snapdragon orang sebelum ni memang betul-betul perform. Even Homeboys pun not bad, dapat kalahkan RRQ apa semua. So memang sebenarnya dalam jangkaan untuk Red Giants ni dekat top 3. Tapi yang kita tak jangkakan yang diorang dekat nombor 1. Tapi mungkin lebih game sebab diorang dah 6 game, manakala SMG baru 4 game. Betul. Cuma bezanya hanya 2 point. Kalau macam saya tanya tetamu sebelum ni, dia cakap sebenarnya SMG yang nombor 1. Ya, kalau by right, kalau kita kira pada 4 match je, memang SMG nombor 1 sebab Selangor Red Giant walaupun dia orang menang tapi dia orang menang 2-1. Dia bukan mata penuh lah. Menang secret kan 2-1 kan. 2-1. NC 2-1. Yes. So dia bukan menang yang solid macam menang SMG dominate lah. Tapi secret 2-1 Betul. Dia tak dapat secure 2-0 Mungkin dia orang underestimate lah. Ni kebiasaannya berlaku, especially dengan attitude player. Kita bukan nak cakap player tu ada attitude yang buruk, bukan, tapi bila player tu dia tengah nak menunjukkan yang dia ada attitude, so dia tend to buat salah lah dalam game. Overconfident lah. Okay. Poji pula, adakah Poji menjangkakan Selangor Red Giant di tangga pertama untuk half season lah? Maknanya dah 3 minggu dah. Untuk 3 minggu saya lebih memilih kepada Homeboys dekat satu dalam kepala. Sebab ya kita digembar-gemburkan dengan kemasukan dengan player-player ni. Cerita lebih lah. Tapi tak apalah, masih lagi top 3. Dia tak ada salah pun. Betul. Tapi untuk Selangor Red Giant berada dekat atas, dia bukan kejutan. Macam Uncle cakap, dia daripada ESL. Kita memang nampak performance wise. Dan sebenarnya dekat dalam top 4 saya letak Todak juga sebenarnya. Betul. Sebab masa ESL hari tu kan hantar diorang punya budak akademi semua dan tak hantar main line up sebab kata nak buat perubahan besar, rombakan besar. So preparation nak ke MPL lah. So mesti Todak bawa yang ganas-ganas kan. Tapi sebaliknya. Dia tak ada sebalik sikit lah kan. Alright, dan performance pun agak mengecewakan. Dia sebab dia gemar-gembur kan je rombakan besar-besaran tu. Dia rombak je, besar-besaran tu tak ada. Dia maknanya rombak sahaja. Rombak sahaja. Itu pun 1-2 player je. Kalau siapa yang bergerak Moon. Moon Formis. Moon keluar, Formis jadi substitute, Momo kekal dekat EXP. Tak ada beza pun. Actually dia tukar millennial je pun. Betul. Besar sangat rombakan tu. Coach tukar besar. Coach dengan coach. Manager tukar. Sebelum ni Ashi sekarang jadi Ashi T1. Tak, sebenarnya ni Uncle tanya Todak sendiri. Memang daripada dulu pun atas kertas memang nama Yuan, tapi manager sebenar adalah Hashi. Okay, faham. Habislah, benda orang tak bagi tahu. So yang kedua kita ada SMG. Tim SMG antara yang pada saya paling konsisten mungkin. Baru 2-0 kan semua. Betul. Semua straight 2-0, cuma ada satu je 2-1 lah. Dengan Todak, menentang Todak dia orang 2-1 menang. So Poji pula.
Untuk SMG saya rasa macam saya cakap tadi, saya memang high expectation gila dekat SMG sebab based on last season punya performance. Tapi sama je, di hujungnya saya mengharapkan supaya diorang tak buat mistake macam season lepas. Sebab bila kita jarang kalah, kita tak nampak mana silap kita. Betul. Dah kalah awal. Minggu kedua dah kalah. Jadi dia bagus untuk SMG kekalkan momentum. Tapi bila momentum tu terlampau atas, dia macam Arsenal lah season lepas, dia gayat. Betul. Gayat-gayat dia jatuh. Ujung-ujung dia terkucil. Rupanya dia tolong jaga piala orang. Itulah dia. Itu bagi saya lah untuk SMG. So untuk SMG tak banyak yang boleh kita berkatakan lah. Tapi saya dengar ada ura-ura juga. Sebab SMG try hard betul season ni. Sebab ada yang beritahu Sasa season ni season last dia. Oh, season terakhir Sasa? Ada yang beritahu. Tak tahu betul ke tak. Tapi dia kata dia nak main sampai umur 30. Lepas dia cerita tu, dia beritahu kat orang tu beritahu saya, petang tu WTM up, saya boleh main sampai umur 30. Saya macam mana-mana lah. So maknanya ura-ura tu sekadar ura-ura dulu lah. Dia belum betul-betul finale bagi Sasa. Atau mungkin maksud dia adalah kalau season ni tak dapat pergi M5, mungkin ni last lah kot. Tapi kalau dapat pergi, mungkin dia akan terus lagi 30 lah. Mungkin okay. Kalau Poji sampai umur apa nak main? Saya 300. Saya main sampai saya lebih berjaya daripada sekarang. Sebaya Abang tak? Abang Lot 40 lebih kan? 40 lebih. Abang Lot tu sebab tu nama dia Lord. Betul. Dia di atas. LORD Lord. So okay Uncle, tim SMG, adakah Uncle menjangkakan SMG akan berada di top table juga? Okay, sebenarnya Uncle tak jangkakan yang diorang boleh konsisten macam ni. Sebab kalau kita tengok balik pada performance kat ESL Snapdragon, diorang punya performance apa orang kata ragu-ragu lah. On off lah. On off. And then Valence pula keluar. Yang mana kita semua tahu Valence antara one of the best shot caller last season. And dia punya Roma pun not that bad lah orang kata kan. Then bila Valence keluar, kita tak ada berita apa-apa langsung tentang kemasukan player baru, siapa yang akan gantikan Valence. So Uncle sebenarnya tak expect yang SMG boleh dapat saksa dengan Miko ni. And diorang boleh perform sangat-sangat bagus untuk SMG sekarang. Coach Pau pergi situ kan. Coach Pau pun pergi situ. Katanya Sasa sendiri terbang ke Filipin untuk convince player datang. Tak, untuk pergi makan. Tak, untuk convince lah, untuk meyakinkan player untuk join being part of SMG lah. Cuma satu yang saya nampak SMG dia mungkin diorang nak stay low key kot. Kan? Cuma pada saya sepatutnya dia menghangatkan lagi MPL ni, bukan sekadar dengan konsistensi dia je kan. Dia mungkin boleh buat benda yang macam Onyx buat kan. Dia ada juga brand ambassador, dia hype juga. So, nak lebih dekat dengan rakyat lah. Betul, saya yakin dan pasti sebenarnya ramai fans-fans SMG ni mengharapkan something yang diorang boleh nampak ada sense of belonging. Betul. Dia bukan SMG bergantung harap pada result semata-mata. Dia pun mesti benda tu lah saya rasa lah kan. Ya, dan sebagai fans pun dah tentu kita nak collect merchandise orang apa semua. Macam ke rezeki lah. Memang SMG hantar diorang punya gift box tu. Kalau tak tahu mana nak beli. Betul. Sama lah, saya dapat juga. Tapi saya bagi Ipan sebab ketat. Kalau saya pakai ketat ni macam tak boleh pula. tak biasa. Okay, kita ke RSG, the most hype team sekarang Betul. Hype antara pasukan yang hype di MPL sekarang ni dengan Ripo-nya, Demon Kita-nya kan. So macam mana Poji? Untuk RSG dia tak boleh cakap banyak. Macam RSG kita kena faham, Ripo dia ada pengalaman main dekat Indo. So dia buat satu pengalaman yang paling mahal. Izanami, Lolias tu semua dah pernah main dekat international punya standard. Betul. Jadi nak tak nak diorang kena deliver standard tu juga. Kecuali diorang pun 2 pemegang silver medal. Betul. Tapi bezanya bila diorang berjumpa dengan Homeboys tu, kita nampak diorang tu agak kocak-kacir. Korang pun kocak-kacir juga gameplay tu sebenarnya. Diorang kuat sebenarnya, saja je. Tapi untuk RSG ni saya boleh jamin kalau kata diorang mengekalkan gameplay yang macam sekarang ni, macam Lolias hari tu dia main tak ada buat mistake langsung. Izanami dia boleh rebut slot kejuaraan. RSG antara calon juara juga. Betul, calon juara. Pendapat Poji sendirilah. Betul. Uncle? Okey, barangkali sebenarnya bila Demon Kite masuk memang dah boleh nampak dah hala tuju RSG ni pergi ke mana. Cuma diorang punya time bomb Lolias. Sekejap on, sekejap off, sekejap on, sekejap off kalau kita tengok based on last season. Tapi season ni so far memang konsisten.
So memang bagus untuk RSG. And untuk diorang ada dekat nombor 3 pun sebenarnya memang dalam expectation jugalah. Sebab diorang punya line up pun memang dah cukup-cukup solid. Izanami, kalau kita nak comparekan dengan millennial lain, dia masih antara yang paling kuat bawah Stormy pada angka lah. Oh, okay. And then Repo pun dari segi makro antara yang paling bagus juga dekat MPL. So diorang memang dah perfect dah line up diorang. Cuma maybe bila diorang tukar jungler masuk Demon Kite, and Demon Kite pun kita tengok dia punya jungling very dominating. So tak ada masalah untuk diorang untuk bagi pressure dekat mana-mana team lah. Even Homeboys pun, walaupun Homeboys menang tapi 3-3 game still RSG bagi fight yang kuat lah pada angka. Tapi tak juga game 3. Game 3 sapu habis Tak sentuh. Betul. Tak sempat. Tapi game 3 tu nampak lah macam memang Homeboys dah memang in control lah. Sebab kita dah ni lah guna bomo siam. Dia kalau kita tengok pada logik dia kan, game pertama memang RSG sepatut menang. Betul. Tapi diorang kalah. And then game kedua fight Homeboys menang. So dia menang. Tapi menang tu pun menang yang susah tau. Bukan menang mudah. So dari segi mental pun sebenarnya dah penat dah full blast lah. Yes, sebab bila diorang fikirkan yang patutnya kita dah menang game 1. Tapi kalau terlalu memikirkan sangat, tu yang jadi tak reset lah, tak reset. Yes. Sebab game ketiga yang bawa Sicilian kan, yang terus control game tu. Tapi game tu memang best. Bawa pula Sicilian, dia pula tak aggressive early game. Tunggu stack je kan. So okay, kita beralih ke Homeboys. Pendapat Poji sendiri. Homeboys berada di tangga keempat, di belakang lah. Kalau kat sini dia sama je. Homeboys RSG ni dia sama. Homeboys lebih satu game. Itu je yang membezakan. Jadi untuk Homeboys, jujur saya jaga, jadikan playoff ni memang training ground sehabis mungkin. Playoff pula, regular season. Regular season. Cari silap, cari mistake. Betul. Sebab last season korang dah pernah dapat nombor 3 selepas beberapa season. Betul. Dapat nombor 3. So untuk season kali ni orang akan lebih pandang. Oh ya. Sebab kau buat silap, kau kena bacot. Macam tu. Betul tak? Betul. Homeboys setiap season macam tu. Dia bukan pasal season ni saja. Dia setiap season macam tu. Dia kalau kita tengok dekat social media lah, Homeboys ni menang kena bacot, kalah pun kena bacot. Betul. Bernafas pun kena bacot, bersin pun kena bacot. Jadi benda tu kita dah immune. Itu yang ada macam meme kan, Daddy Hood bila menang, Daddy Hood bila kalah jadi ustaz. tapi saya rasa lah saya okey je benda tu. Sebab saya rasa itu lebih dekat saya dengan community. Betul saya setuju. Compare, dan saya bukan nak cakap team owner lain tak dekat dengan community. Tapi saya rasa saya lebih dekat dengan supporter Homeboys. Betul. Mahupun haters Homeboys. Saya okey je. Benda tu pada saya simple. Dia nampak macam lebih pada gurauan lah. Sebab Daddy pun layan. Betul. Buat macam kawan. Kalau geram saya tampar je. Tapi as long dia tak mengganggu keluarga. Betul. Just cerita pasal gameplay ke apa kesilapan tu normal lah. Tak melibatkan faktor perkauman ke. Betul. Agama ke apa semua tak menyentuh sensitivity yang sensitif tu. Betul. Negeri okey. Negeri okey. Negeri okey Saya Johor boleh, KL Selangor boleh, semua boleh. Ngam. Jangan risau. So Homeboys, adakah Poji expect dia akan duduk di tangga keempat, ataupun Poji menjangkakan sebenarnya dia berada di Big 2 ataupun Top 1? Masa week 2 je terkejut. Okay. Sebab masa week 1 ke macam rata sudah ni korang. This is it lah. This is it. Week 2 macam simpan dulu baju. Sebab setiap game saya akan prepare baju untuk saya sarung mana-mana. Oh ya ke? Jadi bila kalah pula kena baju lain. Okay. Sebenarnya kalau tanya saya lah, diorang pada minggu kedua ni diorang habis threat dekat SMG. Jadi bila jumpa NC ni diorang rasa macam, ya betul macam Uncle cakap, diorang pun mengakui yang diorang bukan underestimate lah. Diorang rasa diorang nak try create something. Betul. Sampai diorang lupa basic lah. Itu yang jadi bila terlampau memikirkan pasal kekalahan tu, kita kalah ni sebab kita buat ni. Tapi bila masuk dalam game tu diorang tak reset balik sebenarnya. And benda yang diorang kalah dekat SMG tu sebenarnya dah tak boleh guna pakai dah. Diorang patut bawa masuk benda baru, tapi diorang still nak proof yang gameplay masa kalah dengan SMG tu sebenarnya boleh menang. Tu yang jadi. Okay. So Uncle, Homeboys di tangga keempat, pendapat Uncle? Puji. Jangan macam tu. Uncle jenis jujur. Kena jujur. Uncle kena jujur. Okay, pada Uncle, Homeboys tangga keempat pun sebenarnya memang dalam expectation. Uncle expect dia 4-5
sampai maybe dalam minggu ke-4 macam tu. Sebab kita tahu yang mana kalau tak kalah kita tak belajar. Okay. Sebab apa, rasa Daddies ni pun dah tengok juga masa Nara Esports tak pernah kalah langsung. Betul. Dekat regular season. Masuk playoff, kalah keluar terus. Betul. So ni benda yang tak bagus lah sebenarnya bila menang. Jadi dia tak belajar apa-apa. Dia tak tahu mana silap dia, mana kelemahan dia, mana kekurangan dia. So untuk Homeboys, even dengan kemasukan Zon pun sebenarnya, pada Uncle, impact yang Zon dapat bawa tu tak terlalu besar sangat pun. Maksudnya tak menjamin kejuaraan lagi. Yes. Sebab memang kita boleh kata 98% player dekat MPL dah tahu macam mana Zon main. Yes, dia memang akan suka kiting dan dia selalu seorang-seorang aja. Kalau dia dengan Geek Fam dulu, memang belakang sentiasa ada Dominus. Tapi bila dengan apa, kita tengok dia main dengan SMG, main dengan Homeboys sekarang ni, jarang ada bantuan daripada belakang. Cuma last week baru kita nampak perubahan tu berlaku. So Zon punya kiting lebih berbaloi and dia dapat create space. So ni something yang baru lah untuk Zon sebenarnya, yang mana dia create space. Kalau kita tengok Rizal free farm daripada awal sampai lah team fight. Betul. So ni yang susah sebenarnya untuk Zon develop, sebab orang dah tahu gameplay dia. Melboy pun sampai kena solo kill dengan Rizal. Iya. Betul. Tengok kan, tentu dia kena solo kill. So satu benda yang bagus untuk Zon juga lah. Yes, dia dapat apa orang kata, gameplay yang baru lah. Gameplay yang baru untuk bagi impact dalam team tu. So baru nampak last week lah pada Uncle lah. Ketika menentang Raid. Betul. Raid tak senang juga, sebab Raid menang lawan Todak. Yes. Raid menang menentang Todak. The only game yang dia menang sepanjang 5 game. So dia berjaya mengutip 2 poin di Todak. So untuk Team Hulk, kekalahan mengejut 2 kali, RSG dan juga Lunatic. Lunatic ni kalah dengan Lunatic, satu benda yang satu Malaysia terkejut. Betul. Sebab dia mula garang. Betul. Macam harimau kumbang yang dapat makan ikan, dapat kokaknya itik selasih. Jadi untuk tim apa tu, Team Hulk ni kita macam kan. Team Hulk. Saya macam tak terjangka sebenarnya dengan kekalahan dia baru ni. 2 kali berturut-turut. Ya, sebab kita faham bila dia dah bawa masuk Iris. Betul. Dia Gary dah lebih on form, sebab yelah kita kena faham dia dah patch dia boleh main. Lepas tu hari tu dia pergi dekat SEA Games pun bukannya dia tak dapat playtime, dia dapat playtime. Betul. Jadi itu kita dah kumpulkan all star punya line up. Most logic adalah dia dah kongsi ilmu dengan semua, dan dia boleh implement dekat dalam apa yang terjadi sekarang. Tapi benda tu tak jadi. Ada memang betul, saya tak nafikan ada game yang Team Hulk menang, ada team yang kalah, tapi untuk yang kalah tu kalah yang tak terjangka. Mungkin kalau tanya saya, ketika Lunatic dia terlampau underestimate lah. Sebab masa kalah dengan Lunatic tu, saya nampak player nangis sampai nangis. Oh iya ke? Gitu. Dah jangan ketawa. Jangan ketawa, nanti Aiman marah. tak, benda tu buat kita kesian, sebab ini adalah kawan-kawan kita nak comfort pun kita macam aduh macam mana Tapi kita faham sebab benda tu adalah kalah yang di luar kotak sebenarnya. Sebab dia macam inilah. Kalau tanya saya, mungkin diorang tak, yelah, previous data ataupun data sebelum ni, Homeboys lepaskan Fanny tapi tak diambil oleh Yuna. Betul. Kan, betul. So diorang pun lepaskan Fanny, end up dia ambil dekat 45. Betul. Kan. Dan dia dijawab dengan Vexana. So saya rasa benda tu sebab kalau Fanny kan skill dia kalau kena dekat minion ke monster ke apa ke kan, energy dia masih sustain kan. Dia libas dia naik balik kan. So bila ada Vexana punya binatang lot tu, dia akan regen balik energy dia akan regen balik lah. Saya rasa benda tu yang agak underestimate draft terhadap Lunatic. Tapi ia terpaksa dibayar dengan kalahan 2-0. Ya, pada Angga pun satu memang kekalahan yang sangat mengejutkan lah. Especially bila dia draft Vexana, yang mana kita tahu Vexana tak ada mobility langsung. And dari segi, kalau kita nak comparekan dia dengan God, yes, memang dua-dua pun tak ada mobility. Tapi God punya kelebihan is dia boleh fast clear. Fast clear, dia boleh serang sambil bergerak. And then dia ada true damage. So benda ni sebenarnya sangat-sangat membantu untuk high ground dia kuat kan. High ground dia kuat, dia boleh tolong team fight. Tapi Vexana ni dia kalau dia turunkan dia punya lot tu, habis lah, itu je. And kalau skill satu yang keluar tangan tu, kalau tak kena dah lah. Tak pening lah. Tak pening lah. Tak mabuk tu. Betul. So maknanya Team Hulk seharusnya
mengambil serius dalam apa hero nak keluar. Betul. Kan, mungkin. Tapi hari tu pun tak ada Amok sebenarnya. Amok ke mana lah? Tak pasti. Amok hilang tak tahu ke mana. Balik negara ke, renew visa ke Oh, apa. ya ke? Kot lah. Tapi dia masuk stream kita, dia gelak-gelak. Hehehe. Kita orang tengah tengok tim dia kalah ni, dia gelak ha kalah. Amok ni Amok ni lain lah Tak, maksud saya terima benda yang positif adalah dia macam tak kalah reset. Inilah. Okay. Kalau coach saya dia hilang handphone dia. Dah mungkin Amok memang ada kat luar kawasan lah kan. Kita tak tahu. Okay. Hilangnya Amok ketika 2 kali kekalahan berturut-turut. Masa RSG pun dia tak ada Tak ada, rasanya tak ada kan. Masa RSG ada kalau tak silap. Dia masa yang dengan Lunatic tak ada. tu yang dia tak ada. Oh, okay. Mungkin dia busy kot. Kan dia ada kerja-kerja lain. Mungkin dia pergi Rusia agaknya. So MPX NC berada di tangga ke-6 dengan 6 point. Pendapat Poji. Bukan tim dalam sasaran. Betul. Oh ya? Sepatutnya berada di bottom. Dia lebih kepada bottom 4. Oh, bottom 4. Dia sekarang nombor 6 kan. Dia patut nombor 7. 7, 8, 9, 10 lah. Betul. Sebab diorang datang daripada pasukan yang lepas. Performance yang macam tu, Terumbang ambing. Kadang kita expect season ni pun lebih kurang je. Tak nafikan ada management yang baru, tapi by right diorang main pun macam tu. Tapi tak jangka. Gameplay lebih kencang. Okay. So maknanya Poji tidak menyangka yang NC ni akan duduk di situ lah untuk. Tak jangka. Okay. Gameplay dia mengejutkan. Dan itu satu benda yang boleh respect lah. Dan bila tak ada Mali, tim dia macam tak. Tim dia goyang. Tak solid lah. Bila Mali masuk, macam Mali tu macam bagi semangat dekat tim Mungkin dia. leadership yang ada pada Mali. Kemungkinan Kan. Saya pun cakap dengan tim saya, apa kebingai korang ni? 3 kepala coach boleh kalah dengan seorang Pauzan. Benda ni satu benda yang saya tak boleh terima lah. Betul. Dan diorang mengakui diorang terlampau ego dan sebagainya lah. That's why diorang reset on menentang rate hari tu. So NC pada Poji menjangkakan akan berada di bottom 4. Bottom 4. Maksud kawasan yang kritikal lah. Tapi dia berada di mid table, selesa. So diorang manage to overcome masalah semua. Oh, maknanya dia memecahkan juga Poji punya prediction Betul. Uncle? Okay, pada Uncle sama macam Poji. Memang prediction bottom 4. Cuma sekarang walaupun dia nombor 6 pun, tapi dia tak selesa. Dia masih 6 point je. Yang 5 game 6 point. 5 game 6 point. Not that promising lah sebenarnya. Cuma impact yang diorang bagi kat season ni memang mengejutkan. Especially bila Hyde main sebagai mid laner, Zaf main sebelah mata. Zaf punya performance memang magnificent lah. Memang tak dijangkakan dia punya performance boleh sebaik ni. Kalau kita nak comparekan dia, Super Red, Rizal, rasanya boleh duduk sebaris lah pada Uncle untuk performance dia sekarang. So and then bila tambah Mali, kita boleh tengok bila Hawk main dengan Mali main. Bila Mali main memang tu zone selesa diorang banyak main UB strike. Diorang memang dah macam blacklist kat Malaysia. My Mali lah kita boleh kata. Ni memang specialty Mali yang mana kalau kita tengok orang lain guna hero support sebagai Roma, diorang takkan buka map. Tapi Mali ni macam mana pun dia ada cara dia. Betul. Tu kebolehan unik dia lah. And then bila dia masuk Hawk, gameplay memang ada sikit umbang-ambing lah pada Uncle lah. Cuma memang agak mengejutkan lah diorang punya performance sebaik ni sekarang ni. Boleh ke-6 terbaik lah Pada saya sebenarnya impact yang paling besar bila management tu berubah. Impact dia paling besar lah bila diorang bagi good support. Kalau tengok sekarang pun dekat TikTok, NC punya content antara yang kerap keluar. Betul. Rajin, content creator dia bagus. Kita kerap nampak baju-baju NC di mana-mana ataupun dia punya ultras dia, player dia, apa yang diorang aktiviti diorang sentiasa ada. Kita tahu diorang pergi solat Jumaat, diorang pergi medical check up. Budak-budak ultras dia pun live saya masuk, "Hai, saya lah yang ni." Macam mesra dia cuba kembangkan dia punya. Kudos to Faris juga. Betul. Sebab dia sanggup venture into Mobile Legend Bang and dia membuatkan nafas baru kepada player-player yang dulunya agak tertindas lah. Betul. Sekarang diorang pun dah mula selesa kan. Diorang pun dah boleh ada bus sendiri. Ya betul. Setiap minggu, setiap match akan datang pakai bus. Dari Negeri Sembilan
Itulah dia orang duduk Negeri Sembilan every week datang ke KL. Padahal tu satu kelegaan yang besar lah sebenarnya untuk player especially, sebab last season dia orang main dengan beban yang sangat besar dekat bahu dia orang. Tapi season ni dia orang boleh fokus 100% dekat dia punya performance. Dia dah tak risau pasal kebajikan. Dah banyak benda berubah. Sendiri, mungkin kalau macam season lepas makan nasi nugget, season ni makan chopstick. Tukar. Chopstick je lagi teruk tu. Itu makan kayu je. Kayu tu. So maknanya management ni dia bagi satu impact. Management yang baik memberi satu kebajikan yang baik, dia akan bagi impact yang baik untuk pasukan lah. Betul. Alright, so Team Lunatic out of nowhere dia tiba-tiba duduk naik. Sebab saya menjangkakan Lunatic akan kekal kat bottom tu lah. Dia akan duduk di bottom tu sebab isu-isu yang melanda kan, dengan kepala pipe dan juga warna toilet yang masih lagi sebenarnya sampai sekarang adalah, tapi kita sembang tepi nanti. Masih lagi. Masih lagi. Okey tak apa. Itu kita akan sembang di tepi. Cuma Lunatic berjaya secure. Saya rasa dia orang berjaya keluar dari zon yang merah. Betul. Pendapat Poji. Lunatic, secara jujur Lunatic ni adalah dalam perancangan dan sasaran saya adalah dia bottom tu. Untuk keluar. Sebab Datuk minta maaf Datuk. Bukan sebab apa. Sebab daripada awal bila dua player international tak ada apa, bukan sebab performance diorang, ni sebab kita tahu line up tak kebajikan lah. tak lengkap. Okey. Macam ni kalau kata nanti orang senang nak baca kalau ada 5 tu je kan. Betul. Dan juga masa dia Homeboys berjaya mengambil bonus point tu sebelum ketika kemasukan diorang pincang lah. Maknanya diorang terpaksa guna 2 Roma. Betul. Kita dapat shutdown banyak kali Zakus. Sampai stress member tu. So pendapat Poji, Lunatic bila berjaya secure di tangga ke-7, memang 6 game 6 point. Satu result yang tak adalah bagus sangat pun, tapi diorang berjaya menang ke atas Team Hulk. Betul. Dan juga Team Secret. Betul. Secret pun 2-0 kan. 2-0. Sebab tu dia terus spike pergi naik atas. Dia daripada 0 point. So minggu kedua tu dia memang spike lah. Ya, dia collect full point, 3 point. So untuk Lunatic, saya memang ucapkan tahniah kepada player dia. Out of nowhere sebab korang telah membuktikan yang prediction saya salah. Betul. Tapi pada masa sama masih belum selamat. Masih belum. Masih lagi. Macam ada dendam tak bukan sebab sebab dorang ini, kalau kita tengok sebab sekarang diorang point tak banyak beza. Betul. Boleh lagi kejar macam Red. Tu nanti kemudian lah. Tapi yang dekat bawah tu point tak banyak beza. Red ada extra satu game berbanding Lunatic. Alright. Todak pun berpotensi juga untuk melawan balik. Berpotensi untuk spike lagi So sebenarnya yang bottom 4 ni, kecuali untuk Team Secret, ada lagi harapan. Team Secret dia banyak sangat secret. Kejap kita akan kupas lah. So Uncle, Team Lunatic. Okay, pada Uncle, Lunatic pun sama. Dia orang akan jangkakan dekat bottom tu sebab kepincangan yang dia orang hadapi. Cuma bila dia orang bawa masuk coach baru dengan Hito masa window transfer, somehow dia orang jadi satu tim yang solid. Who is Chiku? Who is Chiku? Okay, so pandangan ni lah impact masa window transfer yang membuahkan hasil untuk diorang lah. And Deto pergi ke mid lane, satu transition yang bagus. Compare tu bila Esha main mid sama-sama dengan Zakus, tak ada hala tuju, dua-dua main Roma. And so diorang tak ada power play kat situ. Tapi bila Deto main pure mage kat situ, diorang dah nampak dah diorang punya gameplay macam mana. And kita boleh tengok diorang punya jungler pun sekarang ni even outperform jungler daripada Team Secret, Mad Max tu, yang mana kita semua tahu dekat Indo diorang jago. Popular opinion lah. Popular opinion. So memang mengejutkan lah. Diorang dapat collect 6 point terus masa minggu itu, minggu kedua. Alright. So pada saya pun kita tidak mengkritik lah dari sudut gameplay. Sebab diorang memang bagus, memang power kan. So saya memang menjangkakan diorang akan collect point. Tapi tidak sehebat ini. Betul. Dengan tim yang tengah perform, contoh Team Hulk. Betul. Dan juga Secret yang membawa masuk beberapa player atau nama-nama yang 2-3 kali ganda berbanding Lunatic punya player. Betul. Jadi memang gameplay diorang, to be honest, super solid. Dan mental diorang tu sangat kuat lah. Kan? Diorang setengah-setengah player kena macam tu, cabut. Dah down dah. Myanmar. Tapi diorang manage tu macam apa pun jadi,
Langgar lah apa yang ini mungkin ni takdir kan. Betul. So kalau diorang tak buktikan, mungkin diorang ni more on diorang punya track record lah saya rasa. Ya, sebab kalau diorang tak betul-betul perform, rugi kat diri diorang sendiri juga. Betul, sebab ni masa kan. Hmm. Alright, so Todak berada di tangga ke-8 lah kalau table belakang ni lah. Kalau Todak, saya rasa mungkin nama bila tukar Todak Langgar jadi Todak Patriot, dia macam jadi satu body tau. Tak ganas lah Dia tak ganas. Oh, dia patut jadi Todak Langgar jadi Todak Longgar dah sekarang. So, okay, pendapat Poji tentang Todak. Untuk Todak, tapi kita faham Todak sebab Ciku pernah cakap kan, sebab memang ini playground diorang untuk regular season. Bila once play off, diorang akan make sure diorang bounce back yang lebih bagus. Tapi bukan macam ni. Ni dah 3 kali berterusan. Betul. Kan kalah. Betul. Dia 4 game mencatat 1 kemenangan, 3 kekalahan. Dan itu bukanlah satu image Todak yang dibawa tu. Sebab macam saya cakap tadi, saya letak Todak adalah top 4. Dia kalah dengan Selangor, dia kalah dengan SMG, dia kalah dengan Red. And dia menang ke atas Secret. Bukan. Secret menang dengan siapa? Todak menang dengan siapa Alamak, tak ingat lah. NC. Entah, Tak ingat. Todak menang lawan siapa? Ada satu menang. Ada menang. Ada satu menang. SMG kalah 2-1. Team Hak kot. Team Hak ke? Belum ah. Tak ada siapa ingat. Cuba tengok je. Tak apa, dia akan tengok. So Todak di tangga ke-8. Di luar kawasan, di luar jangkaan. So dari sebagai pada perspektif seorang peminat Mobile Legend, kita nak Todak ni dia masih lagi bawa nama the strongest team in MPL lah sebenarnya. Sebab diorang itu pun cakap 3 kali dah kita orang champion, season ni kali keempat. Betul. So diorang datang dengan harapan, datang dengan wawasan, tapi setiap minggu diorang pulang dengan kekecewaan. Macam tu je ketahuan. So Todak unexpected lah. Unexpected. Saya sebab macam saya cakap, bila diorang cakap diorang nak buat rombakan besar-besaran, kita expect bawa international yang di luar kawasan sebab juga. Ada nama-nama besar seperti Delar. Betul. Rainbow. Lepas tu siapa lagi nama-nama besar saya dengar Tak, Malik masih lagi ada sebenarnya. Yap, Malik masih ada lagi. Cuma satu lagi, ada satu nama besar juga. Dia main jungle kalau tak silap saya. Aduh, saya lupa lah. Tapi Todak adalah, saya dengar lah ura-ura tu. Cuma memang tidak di verify by diorang punya on top punya management lah. So pendapat Uncle Todak. Sejujurnya lah, bila diorang kata diorang rehatkan Moon, Uncle menjagakan yang diorang bukan lagi powerhouse dekat MPL. Oh iya? Ha. Sebab kuncinya tu pada Moon. Pada Uncle lah, pada mata Uncle memang suka buat analisis sendiri. Pada Uncle, kunci untuk Todak sebenarnya bukan Ciku seorang, bukan Moon seorang, tapi Moon dan Ciku. Mungku. Sebab Ciku kita tahu memang outstanding player, tapi dia tak boleh buat seorang-seorang. Betul. Dia perlukan seorang lagi, dan orang tu adalah Moon pada Uncle. Dan kebiasaannya apa yang orang nampak, Moon macam buat silap je. Tapi sebenarnya apa yang Moon buat pada mata Uncle apa yang Moon buat tu adalah dia collect kesalahan untuk make sure team dia yang lain tak buat salah. Dia menutup aib lah. Boleh kata macam tu lah. Dia menutup aib kawan-kawan dia yang lain. Dia sacrifice diri dia untuk kebaikan player-player lain dalam team dia. End up mid game je Ciku dah jadi. Mid game je rival dah jadi. Maknanya 0 hingga 8 minit Moon kena tanggungjawab Moon lah. Yes, tanggungjawab Moon. 8 minit dan ke atas sampai end game Ciku, rival, Momo. Ni time dia. Saya rasa Moon dia lebih control the mid untuk memberi space kepada Ciku 0 hingga 8 minit. Betul. Dia create that space untuk Ciku, untuk Momo, untuk rival. So kalau Moon masuk balik, adakah Todak akan diselamatkan ataupun? Tapi dia macam kena respect Zaim juga sebenarnya. Zaim pun dah mula bawa perubahan. Dah, cuma tak menang je hari tu. Kejap saya angkat call jap. Okay, sorry. Macam mana tadi? Dia sekarang ni pada Uncle, Todak diselamatkan dengan kehadiran Zaim. Dia Dia boleh ganti apa yang Moon buat, dan maybe better. Sebab kita tahu Zaim bila masa dia dengan SMG pun, dia one of the shot caller untuk SMG juga, and dia ada banyak idea-idea dan strategi daripada SMG yang dia bawa pergi ke Todak. So
memang akan ada, padangkan lah, memang akan ada pembaharuan bila Zaim masuk. And dari segi gameplay, padangkan Todak memang akan banyak ada perubahan lah. Oh, Zaim dulu tahu kan pernah satu tim dengan saya. Oh tahu Itu cerita. Oh itu lama dah. So masa tu Malaysia saya bergame. Tim kita orang dapat nombor 2. Lepas tu Zaim memilih untuk bergerak sendiri, kita orang bergerak sendiri. I see. Rezeki masing-masing kan. Rezeki masing-masing. So Rahsia kan. Rahsia. sekarang kita akan ke Red Esport. Red Esport macam mana? Dia kejap naik, kejap turun. Kejap naik, kejap turun. Adakah Red Esport ni dalam keadaan yang goyah ataupun macam mana? Pendapat Poji dulu. Pada pendapat saya, Red Esport ni perlukan satu new carry. Bukan maksud Imal tu tak bagus kan, tapi macam tim-tim lain dah mula bawa MM daripada import, jungler import. Jadi yang diorang bawa ni adalah mid laner semata-mata. Oh, Todak kita belum habis lagi. Dia bawa masuk Zaim dan juga Raf kan? Daripada MV kalau tak silap. Katanya Ciku nak ke jungle. Betul, dengar juga Ciku nak pergi jungle balik, Rival jadi simpanan. Lepas tu dia rotate lah, Momo balik ke gold, Dela masuk EXP. Itu antara desas-desus awal lah. Tapi once Raf dah masuk, kita jangkakan yang Ciku akan pergi ke jungle, Rival akan sub saja, Raf akan main kat gold. Cuma kalau ikut pada info yang dapat, diorang kata Raf ni belum ready lagi, belum cukup ready lagi. Oh, maknanya diorang tidak berani untuk mengambil risiko. Sebab sekarang pun kedudukan diorang agak orang kata di titik yang kritikal juga. Oh, Sabtu ni dia jumpa Homeboys. Kalau Raf main, siap kau. Memang kena Raf lah. Memang kena Raf. Jadi Todak ni bagi saya, dia satu tim yang mungkinlah pada pendapat saya lah, dia tak nak ambil challenge ataupun tak berani nak langgar sesuatu keadaan. Tak nak step up the game. Alright. Nama dia dah Todak langgar dulu. Sebab tu dah tukar Patriot, dia tak melanggar dah. Dia mungkin dia nak jadi lebih Patriot lah. Mungkin lah. Firm gitu. Kalau dulu dia nak buat line up apa ke, buat asalkan menang. Betul. Macam sekarang, tak apalah ni ada je, kita simpan lah ni. Macam kau tak ready, tak payah main dulu. Itu, dia tak nak langgar lah. Itu impact dia. Okay, alright. Tukar balik nama. Red Esport. Silakan. Untuk Red Esport macam saya cakap tadi, Red Esport ni dia lebih memerlukan satu the second carry. Exot masuk? Tak okey. Dia okey, tapi dia mid lane semata-mata. Mid lane ni dia tak boleh nak bagi bantuan yang banyak dekat late game. Sebab late game kita tahu yang bagi banyak bantuan adalah goal laner dengan jungler. Oh, goal laner akan jadi post one lah. Betul. Game. Sebab dekat tim-tim lain pun kita tengok goal laner, jungler memang main peranan penting. Tapi pada saya, Red Esport ni, Mel QT ataupun Mel Boy ni antara goal laner yang saya minat. Betul? Goal laner yang saya rasa boleh saya train jadi seorang gangster. Gangster kan. Bukan player, gangster. Gangster. Bukanlah gangster kan. Tapi karakter dia nampak macam budak nakal kan. Goes wild macam tu. Dia jadi bad boy lah. Bad boy So Red Esport dia orang more like stagnant ke? Dia lebih stagnant. Tapi untuk week 3 hari tu dia lagi mengejutkan. Biasanya dia akan graf dia naik jatuh. Ni dia sekali je menang Todak, jatuh. Betul. 1 kali menang, 4 kali kalah. Satu keputusan yang kurang baik untuk 3 minggu awal ni, 5 game. Sebab bila kita macam kita bincang semalam kan, untuk Red Esport ni, bila dia menang dominate tau. Macam menangan Todak itu, yang Todak tak boleh nak buat apa-apa langsung. Betul. Beza 10,000 semua, memang menang yang puas hati. Tapi bila diorang kalah, diorang yang kena macam tu. Jadi bila saya bincang dengan Syamilo, dekat mana silapnya? Mungkin Syamilo mana silapnya Red ni kan. Dan Syamilo punya jawapan, diorang pun tak tahu kat mana akar umbi kesilapan. Sebab diorang dah memang sebaik mungkin dah cuba main. Tapi gameplay diorang yang dibaca oleh lawan. Sebenarnya memang predictable lah. Ya, sebab kalau kita tengok past data, Red Esport sangat kuat bila team fight. Tapi cara diorang execute team fight tu sama. So orang dah belajar dah macam mana diorang punya art of war diorang. So untuk season ni tak ada nafas baru daripada diorang. Jadi memang lagi susah lah untuk diorang cop up dengan gameplay yang lagi agresif untuk season 12 ni. Sebab kalau kita tengok semua tim sekarang ni early game dah agresif lah. Macam Chibi sekali pun sama. Dia seorang-seorang pun seorang je lah agresif. Mati katak macam tu. Jadi logik kan, betul kan cakap. Bila masuk nafas baru, jadi rotation tu berbeza. Yes.
Sebab bila berubah yang mid saja, so kiri kanan ni macam tu je, sama je. Oh, okay. Maknanya Red Sport perlu step up the game jugalah. Yes. Pada Uncle, diorang perlukan satu lagi EXP laner yang boleh cover Aaron lah. Sebab pada Uncle, Aaron tu dah macam burn out sikit lah. Dah berapa season dia main. Dia umur dah 28 ni 29 tak silap. Dia memang OG lah dekat Red tu. So perlu ada backup yang boleh. Tak lama lagi KWSP dia keluar. Cuma kalau kita tengok Aaron punya performance pun setiap season on off sepanjang season. So perlu cari satu lagi EXP laner lah untuk cover dia. Kak N Dila. So untuk e-sport memang kena EXP laner Pada Uncle. EXP laner tu yang akan membuatkan, sebab sekarang ni semua role penting. Betul. Kan? Dulu kalau EXP ni letak Makdi pun tak apa. Jadi tumbal. Tapi sekarang tak boleh. Memang tak EXP boleh. tu satu role yang dia lah yang kena create war. Yes, dia dia role paling penting sekarang. Dia adalah initiator. Initiator, yes. So kita ke team yang paling konsisten untuk 2 season ni. Alright. Team Secret, silakan. Berapa game mencatat satu kemenangan perlawanan tu? Macam mana cakap Menang satu round lah dengan satu mic round, check. yes. Menang satu round saja. Dengan Selangor Red Giant. Sepanjang 2 season. Last season, Satu kalau season setengah lah. Kita kata 9 series sekarang. 18. Banyak game lah. Malas nak kira. Okay, so macam mana? Jadi untuk Secret sebenarnya, saya tak menjagakan dia dekat ni bottom tu. Oh ya? Saya letak dia mid table sebab lepas dia announce ada Mad Max masuk. Bila Max masuk, kita ini adalah key player, power player yang memang dia solid dengan role dia. Tapi bila dia masuk, Box main lagi dekat jungle dan Max tu dia main untuk mid laner. Mid laner dia memang ngeri dah sebenarnya, tapi team tak boleh nak carry gameplay dia. Okay. Itu yang saya nampak. Sebab macam first game yang dorang lawan siapa first game yang dorang ada buat silap? Todak kan? Yang menang, yang dorang dah Todak dah kena press kau-kau. Yes. Sekali-sekali je kesilapan. Lawan ni Team Hak lah. Team Hak Dorang dah kena press gila-gila dekat bukan dorang yang press. Dorang press. Ada lot time tu. Sekali battery dia mati. Oh yes. Betul. Battery dia mati rata terus. Lepas tu second game dah macam easy terus, tak ada apa. So maknanya Poji memang tidak menjangkakan Team Secret berada di kedudukan yang sehebat tu. Tak menjangkakan sebab kita dapat nama-nama besar. Satu, betul saya tak nafikan macam Tenka diorang ambil pada tier 3. Makdin tier 2. Bagi saya tier sekarang dah tak banyak gap sangat. Tak banyak gap. Dia tak menjanjikan apa-apa sebab bila Scream dengan main betul dia lain. Jadi kita mengharapkan something more. Tapi satu benda yang bila saya sembang dengan Ken pun dia cakap player-player diorang ni banyak overburden, banyak fikir dekat dalam in-game. Oh iya ke? Diorang tak reset. Sedikit sebanyak tak reset. Oh, tu yang membuatkan Team Secret terlalu hebat dekat situ. Ya, dan sebenarnya bila berbual dengan Ken pun sebenarnya diorang ada kepincangan role untuk beberapa player. Macam Mad Max, yang jungler siapa? Max. Okay, sebelum ni kan dia main mid lane kan, tapi bila training dia main jungle. So dia terpaksa train 2 role dalam satu masa yang sama. So pada Uncle tu bukan perkara yang bagus, yang mana dia takkan betul-betul boleh perform untuk dia punya role tu sendiri. Reason being kenapa dia terpaksa train, sebab diorang tunggu minggu ketiga untuk kemasukan player baru. Tapi minggu 3 pun tak jadi ke? Maima dengan Makdin masuk pun still. Yes. Ni pada Uncle Makdin a bit underperform pada Uncle sebab kita dah tengok dah performance dia masa dia menang Sukma. And dekat tier 2 pun dia agak dominating juga sebenarnya Makdin ni. Cuma maybe sebab first game nervous tu kita semua faham, yang mana semua player ada nervous dia. Stage fright. Yes. Sebab Uncle sendiri pernah tengok yang masa dengan masa season 3 Nara Esport, si Eric tak pernah naik atas pentas. Si apa nama Fossa tak pernah naik pentas. Dekat atas pentas tu diorang pegang phone menggigil tangan. Saya ingat yang semalam. Memang menggigil tangan. Ingat semalam dia. So bila player dalam keadaan yang super nervous macam tu, dia takkan dapat performnya. So pada Uncle mungkin Makdin berhadapan dengan situasi yang sama. First match dia dekat dalam MPL pula tu, dan apa kata beban untuk dia tolong Team Secret menang.
buat dia lagi pressure lah pada Uncle. Tapi dia ada baki 5 game lagi kan? Yes, Secret ada 5 game lagi. Pada saya mungkin Secret dia punya orang yang handle kan, dia bukan Ken lah, maksudnya orang yang strategi lah untuk Secret MLBB ni. Diorang tak betul-betul study yang MLBB dah lebih kompetitif lah. Betul Kan, dia tak boleh carca marba dan dia akan membayar apa yang diorang buat ni dengan result macam ni lah. Betul. Sebab kalau diorang rasa macam boleh asal boleh pilih player, inilah terpaksa bayaran yang dikenakan. Kan, diorang terpaksa. Contoh macam Aim, dia saya rasa dia dah totally burn out dah. Kan? Saya ada tengok satu video yang dia peluk Adam dia nangis kan. Lepas tu yelah, siapa yang tak sedih asyik kena torture kan, mental torture. Mental penat tu lagi stres daripada badan penat. Itu apa yang saya tahu lah. Itu memang tak boleh nak disangkal lah, sebab Aim sendiri pun dah cuba sebaik mungkin main untuk Secret 2 season. Sorry, 1 season setengah. 1 season setengah. Ya, 1 season setengah. Tapi sentiasa dia je yang dipersalahkan. Betul. Tapi kalau kita tengok pada gameplay tu, bukan 100% salah Aim pun. Tak, Roma memang akan mati. Yes. Betul. So dia sebenarnya tanggungjawab satu tim. Bila Roma masuk, Roma mengharapkan ada support daripada belakang. Tapi bila Roma masuk dah create space, tak ada support daripada belakang ataupun backup lambat sampai, memang Aim sendiri pun tak boleh buat apa lah. Mana-mana tim pun tak boleh buat apa kalau macam tu. Betul. So harap Aim dapat bounce back dan refresh lah. Betul. Badan penat boleh pergi reflexology, tak apa. Otak penat, susah. Susah. Jadi okay Wan, kita buka ni last prediction untuk mendatang ni. Sebab ni akan post hari Sabtu. So mungkin ada kesalahan dari sudut prediction lah. Biasa. Tapi kita just predict. And kejap, sementara menunggu Wan selepas predict ni kita akan tanya last lah isu backdoor. Okay, website ni jarang orang buka sebenarnya. Okay, hari Jumaat kita ada okay Wan, dah boleh beram. Alright. So hari Jumaat kita ada Selangor Red Giant menentang Homeboys. Poji, Selangor Red Giant Homeboys saya takut Selangor Red Giant menang. Tak apa. Bukan sebab current performance diorang menang. Kalah sekali je dengan RSG. Betul. Takkanlah macam kita bincang awal-awal tadi. Bila kita dah kalah, kita tahu sakitnya kalah. Betul. Kita nak menang balik. Jadi walau macam mana pun saya lebih pada expect 2-1. 2-1 berpihak kepada salah satu. Tak kena pilih. Betul-betul lalang kau ni. Kat podcast pun nak lalang payah. Betul, kena pilih. Kalau 2-1 pergi ke siapa? Kalau secara jujur 2-1 dia akan pergi ke Selangor Red Giant. Selangor 2. Okey, Uncle. Kalau Uncle kalau kita tengok based on current performance, Uncle pun 2-1 tapi Uncle memilih Homeboys. 2-1 Homeboys. Alright. So SMG rate. Secara jujur 2-0. 2-0. Tapi Ghost tu SMG. Okay, tapi sebab fikir kawan 2-1 lah, rate dapat 1 point. Rate dapat collect point lah. Uncle sentiasa jujur 2-0 SMG. 2-0 SMG. Okey, saya pula kalau saya SMG Homeboys Selangor Red Giant dengan training budak-budak ni, saya menjangkakan Homeboys akan menang. Tapi bukanlah satu menang yang mudah. Betul. Okey, sebab apa Sebab kita Selangor Red Giant ni anak-anak buah kita di akademi. Jadi kita dah tahu dekat mana sebenarnya. Betul. Untuk kita macam dulu mula-mula diorang cakap Asia akan shutdown Farami sebenarnya gameplay dengan membawa siapa? Yin. End upnya Gorgeous terpaksa bermain di goal lane, terpaksa rotate. Betul. Dan benda tu kita dah tahu macam nak pecahkan. Tapi yelah rezeki kan. Kita prepare lah. Homeboys akan menang. 2-1 2-0 tu tak kisah, janji menang. SMG rate saya juga memilih untuk SMG, cuma rate akan dapat 1 point lah. Nah itu yang saya nampak lah. Lunatic MPNC. NC berapa? 2-1 hard game. 2-1 untuk NC So ada akan jadi hard game lah. Sebab apa? Sebab NC saya sokong Zaf lah. Zaf, okay. Uncle? Pada Uncle kalau NC turunkan main line up dia, yang mana Mali main dengan Hyde, diorang boleh menang 2-0. 2-0 kepada NC Betul. So saya pun memandang kemenangan akan berpihak kepada NC. Cuma match up tu akan lebih di goal lane lah. Highlight yang akan menentukan. Highlight match up tu di goal lane lah. Betul.
Alright, Todak Homeboys tanpa ragu. Tanpa ragu. Dia beza sikit berbandingan ni. Dia sebab kat sini saya pilih Homeboys sebab Todak sekarang dia tengah unstable Unstable lah. So gunakan Unstable network. So kalau betul diorang tak settle lagi masalah, Homeboys kena gunakan advantage yang ada ni tibai sebaik mungkin. Berapa? 2-0 kalau boleh. 2-0 goes to Homeboys. Uncle? Pada Uncle 2-1 untuk Homeboys. Sebab Uncle lebih suka tengok individual match up dulu antara players dekat setiap role. Baru Uncle cuba buat prediction untuk game tu lah. So kalau kat sini, kalau kita tengok dari segi EXP lane, yes, memang Momo lebih sikit berbanding dengan Spark. Tapi mid lane, untuk Roma dengan mid laner, Uncle yakin yang Homeboys lebih dominate dekat mid lane. Jungler kita tahu memang Chibi jauh lebih baik berbanding dengan rival. And sekarang ni match up kat gold lane, sama ada Ryzel ataupun Anip ataupun tak Ryzel. Sama ada Ryzel ataupun Ciku yang boleh dapat early game momentum. Okay. Alright. So goes to Homeboys 2-1. RSG TS. RSG sebab Secret dia dah mengecewakan saya punya pilihan. Tapi macam sebab kita tahu diorang tak ada player baru, tak ada apa macam tu. Hasilnya macam tu. RSG lah. Uncle nak melawan Arus sikit. Team Secret menang 2-1. Team Secret menang 2-1. Team Secret menang 2-1. Wow. Ni satu benda yang sebab dia akan release ni pada hari Sabtu pagi. Okay, kalau saya Homeboys Todak, ya memang saya akan ke Homeboys. Match up, yes, betul. Kita perlu juga ambil faktor match up. Dan faktor kepincangan menjadi satu advantage lah untuk Homeboys sebenarnya. Sejujurnya faktor kepincangan yang berada di Todak tu sendiri akan menjadi satu advantage untuk Homeboys. Cuma dia kadang-kadang dia ada satu kryptonite tu, kan. Mana-mana tim jumpa mesti betul. Dia macam dulu Todak dengan RRQ lah. Mana-mana tim jumpa memang habis. Satu kryptonite ni mesti tak jadi. Tapi saya mengharapkan diorang akan memecahkan curse tu lah. Alright, so Homeboys akan pergi 2-0. RSG TS, saya juga memilih RSG berdasarkan performance. Kan. Dan juga saya suka RSG nak menang dengan siapa dia punya pasal. Okay. Dengan Homeboys confirm kalah lah. Sebab saya suka dia punya taunting. Alright, so Todak Team Hak Todak menang 2-1. Todak 2-1. Todak 2-1. Begitu laju. Kenapa Todak 2-1? Sebab untuk Todak Team Hak ni, sebab saya fikir dia kena kaitkan dengan hari kemarin. Sebab kemarin tu dia dah kalah dengan Homeboys. Dia takkan nak kalah 2 hari berturut-turut. Benda tu ada berlaku di Homeboys, di Team Hak. So dan lagi satu, sebab Team Hak sekarang dia tengah unstable juga, because last week kita tengok dia marah, gaduh, semua unstable juga. Tapi untuk kalau ikutkan solidnya sebuah team, Todak lagi solid bagi saya. Todak lah. So Poji memilih Todak 2-1. 2-1 Uncle rasa Todak 2-0. Todak 2-0. Todak 2-0. Wow, okay. Sebab? Okay, sebabnya yes, memang minggu lepas Todak kalah, Zaim baru je masuk. So diorang ada masa yang limited untuk diorang gel sama-sama. Tapi sekarang ni diorang dah dapat that extra time. Angka yakin yang Zaim ni akan bagi impact yang lagi besar. And dari segi match up pun kita dah tahu dah, Momo and Iris, Momo is much better. Macam kita kan, semua match up tu memang siding lebih lagi pada Todak. Kalau saya akan memilih Team Hak. Sebab the only game yang dia main pada minggu tu ialah menentang Todak. So Preparation same macam Homeboys kan. Dia kalah 2 kali SMG ni dengan NC. And dia ada seminggu untuk satu game saja, iaitu raid. So saya rasa advantage pada Team Hak lah. Saya akan pilih Team Hak untuk 2-1. Minta maaf rakan-rakan saya di Todak, tapi saya pilih Team Hak untuk 2-1 lah. Sebab mungkin diorang pun nak buktikan something. Betul. Yang diorang pun tak nak terus terumbang ambing. Yes, betul. RSG SMG 2-1. Wow. Dia bukan saya tak respect kawan-kawan dekat RSG, tapi SMG dia punya sekarang adalah consistency. Buku teks lah. Betul. Okay, so SMG 2-1 disebabkan consistency Alright, Uncle. Berangka pun sama kat SMG 2-1. Sebab kalau kita tengok match up EXP lane je pun dah tahu dah, memang smooth. Bukan nak kata terlalu bagus, tapi
lebih bagus sikit berbanding dengan Lipo. Padahal Smooth ni patut dia beri kredit yang lebih lagi tau. Dia terlalu underrated. Sebab nak kata dia buat kerja EXP lane, perfect dia buat. Tak, bukan dia terlalu underrated. SMG memilih untuk meng-underratedkan. Dia tak nak, dia low key lah senang cakap. Actually Smooth ni daripada zaman Expert Assassins pun dia memang low key teruk lah. Betul. dia patut apa? Betul jadi Thor. Padahal dia memang terlalu ke depan lagi lah. Yes, dia someone yang SMG boleh banggakan sebenarnya. Mungkin dia lembut sikit kot, lemah lembut. Memang peribadi dia macam tu lah. Slow, tak nak bercakap kan. Tidak ke depan lah. Bukan extrovertnya orang. Saya memilih RSG untuk SMG menentang SMG ni sebab SMG ni saya memilih RSG sebab saya rasa dari sudut input yang saya dapat daripada player, diorang mengatakan jumpa RSG jauh lebih susah berbanding SMG. I see. Walaupun kita menang dengan RSG dan kita kalah dengan SMG, tapi sebenarnya jumpa RSG tu jauh lebih susah berbanding SMG. I see. Itu yang saya dapat lah. That's why saya based on input yang saya terima. Tapi siapa pemenang memang dua-dua tengah perform. Betul. Tapi saya memilih RSG 2-1. Baik. Last, Red TS bottom tu. Red menang 2-1. 2-1 2-1. Game saya sebab ni bottom tu, for sure dia akan jadi hard game. Oh, okay. Dia mesti nak try hard. Tapi saya lebih memilih Red sebab Red dia kawan-kawan. Bukan kawan. Untuk Red punya performance dia lebih solid. Oh, okay. Sebab kita tahu Melboy dia mesti nak kena lebihkan gameplay dia, lebihkan zoning, rotation dan sebagainya. Berbeza dengan Team Secret, kita tahu sedia ada sekarang ni Team Secret yang memang macam tengah bencana punya keadaan. Bukan tengah bencana, dia tengah terumbang ambing performance. Dia bukan terumbang ambing, dia dah macam mana juga Sebab tak ada perkataan yang bagus. Padahal kan lah Secret minggu ketiga dia orang tengah buat balik alignment dia orang. That's why untuk minggu ni sebenarnya Uncle berat sikit kepada Team Secret sebab kita kena masukkan juga faktor lapar untuk menang tu. Hunger to win. Yes. Eager to win. Especially diorang ada Mad Max, dua international level punya player, dan tentu diorang akan buat something untuk menang. Alright. Saya Red TS, saya akan memilih Red. Saya rasa bukan sebab apa, tapi sebab memang Red sebenarnya kuat. To be honest, Red kuat. Cuma execution tu ataupun macam Poji cakap, dia mungkin kena tukar satu player untuk mengubah segala-galanya. Kalau saya mungkin EXP laner perlu ditambah baik. Bukan Aaron tak bagus, tapi perlu ada pembaharuan. Yes. Beban tu dah terlalu besar dekat Aaron. Sebab setiap season pun memang Aaron je yang perlu create that moment untuk Red. Okay, so kita dah di prediction memang lama. Dan di segmen last ni saya nak tanya berkenaan dengan isu backdoor poaching. Poaching lah lebih poaching kan. Backdoor di antara player dalam satu pendapat lah buat Poji. Adakah backdoor player ketika musim berlangsung bagus? Dia bagus untuk orang yang backdoor. Oh gitu. So bagus untuk orang yang backdoor, tak bagus untuk orang yang di backdoor lah. Betul. Dia sebab be professional. Ini kita nak duduk jadikan satu industri yang profesional. Jadi bila main sembang belakang ni baik tak payah. Dia akan mengubah, dia akan menjadikan mindset player tu sendiri akan dia sebenarnya merosakkan tau sebenarnya. Sebab kita dah menuju ke arah bukan menuju ke arah, kita dah memang liga profesional, ada window transfer, ada ekosistem lah. Yes, kita dah ada ekosistem yang profesional diterapkan dekat dalam MPL sekarang ni. So kalau backdoor ni masih lagi berlaku, dia dah jadi macam dekat semi pro dah. Sama je dengan semi pro. So apa bezanya? It's better semua terus pergi terjun main kat semi pro balik. Tak perlu ada sistem-sistem profesional. So padahal untuk tim-tim yang suka backdoor ni, tapi kalau dia orang dekat level profesional ni, dia orang memang langsung tak profesional. Dia orang lebih memikirkan pada poket sendiri, tak nak sendiri lebih. Dia orang mementingkan diri lah padahal. Dan dia hilang value lah di mata organisasi lain. Yes, betul. Yes. Adakah organisasi lain terpaksa menjadi feeder kepada organisasi-organisasi yang lain? Ya, dia end up organisasi yang lain ni akan kurang bekerjasama dengan dia.
Sebab dia jenis suka curi player. Dia umpan dulu player. Okay, kita deal dengan player dulu, lepas tu baru pergi jumpa management. No, that's not the right process. Sepatutnya kena go through dengan management terus. Ada SOP lah, ikut satu-satu kan. Hierarchy-nya kena respect the hierarchy lah. Yes. Okay. Macam saya pun sebenarnya lah, sebab saya antara yang tahu juga perkara ni kan. Pada saya dia satu benda yang tak manis lah. Sebab masa ketika player tu tak ada apa-apa, tidak rise and shine, tak ada orang ambil tahu. Tak ada orang nak pandang pun. Tak ada orang nak fikirkan kebajikan dia dan sebagainya. End up bila macam ni, dia di backdoor dengan satu benda yang tak bagus lah. Betul. Lepas tu saya tak rasa harga tu tak masuk akal. Is satu harga yang reasonable. Kenapa harga diletakkan sebegitu rupa? By current performance lah kan? Current performance, a key player lagi. Betul. Kena ada price tag tu masuk akal lah. Willing seller, willing buyer sebenarnya Uncle. Poji. Betul. Contoh Uncle ada key player, seorang jungler. Okay. Saya cakap Uncle, saya nak beli lah jungler Uncle ni. Uncle tak ke berapa? Okay, katalah 50,000. 50,000. Saya datang dengan harga less than 10% daripada Uncle. Wow. Less than 10%. So benda tu pada saya, itu bukan win-win situation. Nak nego pun janganlah sampai macam tu. So itu satu benda yang pada saya is tak masuk akal. Tak acceptable lah. Yes, tak professional langsung lah maksudnya. Kalau kita nak beli, kita perlu ada bajet yang bersesuaian lah. Betul. Sebab ianya menyelamatkan pasukan. Betul. Betul. Dia okay, bila dah beli jungler Uncle, mestilah Uncle akan rasa macam, aduh, nak kena cari jungler, dah tempang dah satu kan? Ataupun saya kan. nak beli tanker, Uncle punya tank ke, Uncle punya EXP ke, Uncle punya gold lane ke, mestilah kita nak isi balik. nak isi balik, nak kena susun balik. Betul. Nak kena buat balik. So benda tu lah pada saya, saya tidak menjurus kepada satu organisasi. Saya lebih kepada semua. Betul. Kan? Sebab saya pun antara orang yang membeli dan menjual player. Kan? Red Esport pernah nak dapatkan khidmat bank. Betul. Secara profesional. Dia bagi tahu, dan perkara tu berlaku off season. Dan ianya tidak mengganggu kita punya penyusunan atau structure. Yes. Saya pernah nak beli beberapa player dan kita bertanya ketika off season. Dan kita pun tanya secara baik. So saya mengharapkan benda ni tak berlaku lah. Betul. Sebaiknya elakkanlah backdoor, dan kepada pembeli pun janganlah sampai bajet tu tak masuk akal. Betul. Dia perlulah berpatutan dengan prestasi player tu. Prestasi dengan apa yang organisasi ni dah keluarkan. Yes, betul. Kalau dia dah jaga, okay. Kalau dia dah jaga 3 bulan sekalipun, itu je dah 4,500 contohnya. Kalau gaji 1,500, dia dah buang 4,500. Betul. Facility, makan minum, kemudahan. Yes. Lagi katalah duit poket untuk jalan-jalan lagi. Kebiasaannya. Bawa pergi solat, bawa pergi tournament, pakaian, baju, attire. So tak masuk akal lah. Nak beli murah. So dia bukanlah dia sepatutnya benda ni tidak berlaku. Untuk saya tidak berlaku sepatutnya, sebab dah 12 musim Uncle. Betul. Betul. Benda dah 12 musim, bukannya musim pertama, bukan musim kedua. Itu yang saya cakap, kalau benda ni berlaku, better fokus dekat tier 2 je, tak perlu main kat profesional. So jangan ambil kesempatan pada saya. Betul. Tak elok untuk mengambil kesempatan, sebab perkara ni akan membuatkan, kalau saya di offer oleh Real Madrid contohnya kan, saya tengah main baik, lepas tu Real Madrid ataupun Chelsea nak khidmat saya. Chelsea kan power kan, so Chelsea nak khidmat saya kan, mestilah saya akan fikir, best juga main dengan Chelsea ni kan. Yalah. Team baik, takkan aku nak stay main dekat tempat macam ini kan sampai bila. So aku nak juga main dengan Chelsea. So benda tu dah mengubah saya punya mindset. Yes, betul. Itu dah tak bagus. Hati dah berubah dah masa tu. Hati dah berubah. Dia dah tak boleh all out. Sebab dia dah kena cucuk. Dia dah tak boleh all out. And saya pun yakin organisasi okey je untuk melepaskan. Betul. To be honest, kalau saya as a owner, contoh diorang nak beli Vince, kan, ataupun key player saya lah, Chibi. Okay. Kan, dia melalui saya. Dia cakap, aku nak beli Chibi. Okay, harganya macam ni. Betul. Lepas tu dia setuju. Kita akan tanya Chibi ada team nak beli,
adakah nak pergi dengan harga macam ni. So harga macam ni kita orang boleh beli satu jungler yang lain menggantikan yang level-level chibi. So kita pun okey je. Betul. Untuk carrier, Situation. untuk carrier budak dia ni win-win kan. untuk carrier budak ni juga. Yes. Untuk kita nak tengok dia berjaya juga. Betul. Kejayaan tu memang mana-mana boleh, no problem. Tapi cara untuk approach tu jangan macam tu lah. Jangan pergi kat player dulu. Sebab bila pergi kat player dulu, macam tadi kita berat lah, dia dah berubah hati lah. Betul. So bila transfer tu ataupun trade tu tak berlaku, player ni tak dapat pula aku. Tak ada peluang dah kan. So dia akan down dan dia akan orang kata main tak akan sepenuh hati lah. Itulah dia punya keburukan tu. Itulah lu siapa suruh panggil Daddy Hood jahat. Kan dah kena. Alright, so terima kasih Poji. Baik. Terima kasih Uncle Chicano kerana sudi datang. Any last word kepada fans-fans Poji dulu start? Macam biasa, ayat saya tak pernah berubah lah untuk semenjak ni. Saya perlukan haters baru. Sebab haters yang sebelum-sebelum ni semua dah jadi kawan. Okay, Uncle pula. Okay, daripada Uncle kepada semua, jangan lupa untuk support MPL dan semua tim, bukan satu tim je. Support semua tim, spend time dekat venue. Korang akan rasa betapa gamatnya MPL season 12. Dan jangan lupa tengok Borak No Filter Uncle dengan Poji. Kita kaki korek rahsia ke? Aku bawah enggak? Dengannya rahsia Red Esports sedang dikorek. Alright. Okay, so daripada saya pula doakan Homeboys champion and road to M5 lah. InsyaAllah mudah-mudahan. And last word saya, jangan backdoor. Assalamualaikum.